Seperti yang diketahui ramai, gejala demam, batuk dan sesama merupakan antara gejala yang biasa dan kerap dihadapi oleh penduduk di dunia, tidak kira dewasa maupun kanak-kanak. Gejala demam merupakan tindak balas normal badan seseorang terhadap sebarang jangkitan dan biasanya dikaitkan dengan persekitaran ataupun perubahan cuaca yang sering dilabel sebagai punca. Namun sejak kebelakangan ini, kes penyakit berjangkit seperti ini dilihat semakin kerap dihadapi oleh rakyat Malaysia dan lazimnya masyarakat menganggap ianya adalah perkara biasa. Tahukah anda sikap sambil lewa dan mengambil mudah dengan menganggap demam adalah penyakit biasa serta mudah sembuh boleh memberi kemudaratan? Ini kerana demam berpanjangan atau berulang boleh membawa kepada permasalahan yang lebih teruk dan boleh memberi tanda kepada penyakit yang lebih berbahaya seperti kanser. Justeru, penting untuk setiap individu melakukan pemantauan dan pemeriksaan sekiranya mengalami demam yang berlarutan bagi mengenal pasti penyakit yang dialami. Baik, itu dia sedikit perkongsian dan laporan disediakan oleh wartawan kami untuk membuka topik kita pada hari ini. Memang benar, seperti mana dikatakan demam dan kemudian sekarang pun kita bawakan kerana kabarnya memang tengah musim demam. Betul. Doktor sebelah kita berkata memang sekarang tengah musim demam ni. Sekejap lagi kita akan panjangkan lagi banyak lagi soalan untuk kedua-dua mereka. Kita nak perkenalkan terlebih dahulu kedua-duanya wanita. Hari ini awak solo lah. Dan bersama kita bersama dengan Dr. Puteri Nur Sabrina Muhammad Hanafi selaku Pegawai Perubatan Jabatan Kemalangan dan Kecemasan Hospital Pakar KPJ Rawang. Doktor sihat. Terima kasih bersama dengan wanita hari ini dan juga kita bersama dengan tetamu kita Puan Her Mazatnatul Naim Muhammad Khair. Betul yang juga akan berkongsi pengalamannya pada peringkat awalnya demam tapi sebenarnya ada juga penyakit lain kemudiannya. Ini satu pengalaman yang akan dikongsikan. Tapi kita nak mulakan dulu dengan Dr. Puteri Nur Sabrina. Dr. Sabrina lah. Okey, Doktor. Ceritakan sikit pasal demam ni. Macam kami katakan daripada awal tadi, demam ni orang sangka asasnya suhu yang meningkat, pening kepala, badan tak sedap, ambil paracetamol, selesai. Tapi sebenarnya kemungkinan ia lebih dari itu. Silakan. Okey, betul. Okey, kalau kita cakap demam ni apa? Demam ni kenaikan suhu tubuh yang lebih daripada normal. Suhu tubuh manusia ni yang normal macam 36.5 sampai 37.5 ke atas lah. Tapi lain-lain individu usually demam dia, suhu dia lain-lain sikit lah. Dia ada banyak faktor yang lain. So basically kalau kita kata demam ni yang memudaratkan ni, usually demam dia temperature macam 9.5 ke atas, yang tu terlampau tinggi atau yang sampai memudaratkan dia 41.1. Okey. So demam yang memudaratkan ni usually ada efek kepada tubuh kita lah. Dia bukan macam demam biasa. So kita kena ambil more concern lah kalau demam yang terlampau tinggi ni atau berpanjangan. Kita nak tahu apa punca dia supaya kita boleh bagi treatment yang betul lah terhadap demam tu. Tapi yang ini terpakai juga untuk orang dewasa dan juga kanak-kanak, Doktor ya? Ya, sama. Dia punya temperature, maksudnya suhu badan tu nak sama. Okay? Cuma kalau budak-budak, dia lain sikit. Kalau kanak-kanak ni, dia kalau demam tinggi sikit, 38.5, badan dia dah nampak lemah. Infection kuman terlampau tinggi. Sebab kanak-kanak ni, dia punya imunisasi badan masih rendah lah. Sama dengan warga emas. Tapi kalau untuk kita muda, mungkin tak suhu ketahanan kita, badan kita ni lebih kuat sikit lah daripada kanak-kanak macam tu. Tapi sebelum kita nak teruskan kepada Puan Herma, saya nak satu soalan untuk Doktor. Silakan, tetapi untuk kita cakap berkenaan dengan demam kan, kita selalu macam okey tak apalah, demam ini mungkin sebab kita terlalu bekerja penat sangat, tak cukup rehat dan sebagainya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Tetapi sebenarnya demam ni boleh juga orang kata menunjukkan tanda-tanda awal yang sebenarnya kita ada potensi untuk mendapat penyakit besar juga. Betul. Okey. Sebab suhu badan meningkat ni ada banyak faktor. Kadang-kadang hormon, kadang-kadang cuaca kan. Kalau tengah panas, suhu badan kita akan lagi naik. Perempuan usually badan dia akan lebih warm lah, lagi panas daripada lelaki. Cuma untuk yang panas berlanjutan ni kadang-kadang ada penyakit lah. Selain daripada yang selalu infection, virus ke, bakteria ke atau parasit. Tapi kadang-kadang demam yang tinggi ni boleh macam penyakit thyroid. Kita panggil thyroid storm. Yang tu bukan infection biasalah. Kadang-kadang orang yang asyik demam. Bila kita cek, rupanya dia demam sebab ada kanser.
biasa. Yang tu pun satu lagi cara kita nak detect lah kenapa demam. Dia ni asyik demam je, bukan kuman biasa macam tu. Tapi saya kira untuk yang itu maknanya demam yang kerap lah saya demam kerap dan berulang. Betul. On off lah doktor Dia macam demam, nanti okey sekejap, lepas tu demam balik. Okey sekejap, demam. Makan Panadol pun macam tak jalan sangat. Yang tu lah. Yang tu sebenarnya kita kena periksa dengan lebih lanjut lah. Nak kena cek darah, nak kena buat imaging macam X-ray ke, CT scan ke untuk cari punca dia apa. Ini sebenarnya kita nak tanyakan pengalaman Puan Herma kita ni. Awak nak tanya ke saya nak tanya? Boleh kita tanya. Sama-sama. Okey, kita nak tanya Puan Herma juga. Tadi kita dah cakap mengenai demam ni jangan ambil mudah. Betul. Ini kadang-kadang demam makanlah ubat, tapi sebenarnya kita nak memberi pendedahan kepada mereka yang demam ni sebenarnya ada potensi ataupun tanda untuk kita mendapat penyakit yang besar. Pengalaman Puan Herma sendiri. Puan Herma sendiri. Sebenarnya dia start daripada akhir tahun lepas lah. Akhir tahun lepas macam tu, dalam bulan 10 je tu, saya start demam, kejap-kejap okey, and then malam demam, lepas tu nanti okey, lepas tu kita ambil Panadol. Kan sebagai si rumah kan, kita macam tak adalah nak fikir sangat, tak payah nak layan sangat lah demam ni. Macam mungkin penat, uruskan anak, hantar anak sekolah, ambil kan. Kita pun macam tak adalah nak sampai overthinking, ada. Lepas tu bila dah start, lama-lama macam husband pun cakap, dia kata kita jumpa doktor lah apa semua. Lepas tu jumpa doktor, okey, dia macam biasa, macam dah macam-macam jumpa doktor kan. Dia kata dia macam biasa, so makan ubat, antibiotik. Lepas tu nanti kita akan lepas 1 month tu demam lagi. Lepas tu start saya punya period pun dah tak teratur. Dia dah start daripada tu lah, period tak teratur 3 month. Macam 3 bulan tu dia straight, macam tanpa henti. Lepas tu masa dalam period tu 3 month tu, 3 bulan yang tanpa henti tu, saya demam juga. On off. Lepas tu start yang tu lah, sebenarnya cakap better kita jumpa doktor. Okey, saya mencelah cakap. So maknanya kekerapan tu dia macam ni memang sangat kerap ke selang 2-3 hari ke ataupun macam mana? Dia kadang-kadang 3 hari and then lepas tu dia berhenti seminggu, lepas tu tak demam, lepas tu nanti tiba-tiba boleh demam. Maknanya kalau kita tengok macam mudah sakit lah. Okey, bersambung kepada cerita yang tu pula, setelah jumpa doktor, kita dah buat kerja kita, tapi bila yang jadinya kita kena jumpa kepada doktor pakar bila kita dah jumpa doktor pakar, lepas tu masa dekat emergency tu, doktor yang attend kita tu, dia macam dia bagi kita cadangan jumpa doktor pakar sakit puan. Lepas tu dia kata jumpa doktor physician macam doktor ni kan. So kita pun jumpa dengan doktor physician. Lepas tu dalam masa yang sama saya demam and then saya degup jantung saya pun tak selari. Dua lah kiranya. Demam on off, lepas tu dengan bleeding kan, macam kita period kita yang tak teratur. Tak teratur 3 bulan non-stop. Lepas tu tiba-tiba dengan degup jantung yang mungkin kita jadi tiba-tiba kita rasa macam overthinking, anxiety. Saya ni anxiety ke? Banyak macam-macam penyakit sebab kita rasa macam kita ni sihat. Kita memang every 1 year kita mesti ada follow up, buat check up darah semua, tak ada apa-apa alhamdulillah kan. Tiba-tiba kena jumpa doktor sakit puan. Lepas tu tiba-tiba doktor pakar sakit puan cakap, you ada fibroid, you ada cyst. And then you kena buat Caesar, you kena buat operation. Lepas tu tiba-tiba you kena refer doktor jantung. Jantung you tak ni. Lagilah kena nervous bukan doktor, saya anxiety saya rasa ni sebab saya. Kita pula cakap dengan doktor bukan anxiety, you takkan rasa pada jantung. Dia cakap macam tapi saya cakap lah mungkin dia doktor, dia tahu kan. So dia refer kat doktor jantung. So dua-dua. Jantung okey? Berdegup laju? Okey, sekarang ni kalau berdegup laju ni pasal nervous. Tapi itulah dia kan, daripada demam datang pula tanda kedua, period yang tak teratur, kemudian ada pula tanda-tanda seterusnya yang mana memang kita diperlukan untuk merujuk terus kepada doktor pakar kan. Okey, Dr. Sabrina, bagaimana pula ini cerita berkenaan dengan Puan Herma dan mungkin ada juga orang kata rawatan awal dan juga rawatan susulan untuk setelah kita dah tahu kita ada penyakit, dan bagaimana langkah seterusnya? Kalau kita
kita tahu demam, usually biasalah rawatan awal tu macam rehat kat rumah. Bila demam suhu tinggi ni, badan kita senang dehidrasi lah sebab kita akan berpeluh-peluh, kena minum banyak air dulu. And then kalau makan ubat demam lah, paracetamol atau PCM. So usually doktor akan cakap jangan lama-lama lah, janganlah kita pantau sendiri tu macam seminggu, 2 minggu. Usually by 3 days demam masih ada, you kena datang jumpa doktor dekat mana-mana kawasan terdekat. At least kita cek darah. Yang takutnya kita takut macam denggi ke, kan bahaya. Influenza ke, nanti kalau influenza yang tak dirawat awal nanti dapat sakit sampai infection dekat paru-paru. Ataupun bacteria infection. Sebab bacteria infection ni kalau tak makan antibiotik awal, kita takut sepsis. Nanti ada organ yang lain dalam tubuh pun akan efek juga. Nanti ada organ damage macam tu. So usually bila dah jumpa doktor, doktor akan cek basic darah lah. Macam tadi kita nak tahu ada virus infection ke tidak, bakteria ke tidak. Kadang-kadang kalau perlu kita akan buat CT scan ataupun X-ray nak tengok. So dari result tu baru kita akan advise macam dia sesuai makan ubat antibiotik kat rumah. Ataupun result dia macam tak cantik, kita advise masuk ward lah supaya kita akan bagi antibiotik yang lebih kuat, bagi drip macam tu lah. So selalunya kalau macam katalah pergi kecemasan, doktor biasa tengok dulu kan, kita dah cek, kita akan rujuk kepada doktor pakar. Macam Puan Hema tadi, bila kita dah cek dekat kecemasan, kita advise jumpalah doktor pakar supaya kita boleh cek dengan teliti kenapa dia demam ni tak sembuh-sembuh, asyik demam. Dah okey kejap, demam lagi. Kejap, demam lagi kan. Sebab tu baru kita hantar ke rawatan susulan. Macam tu. Okey, kalau kita ambil ringkas sikitlah, kita reverse balik sikitlah proses tu. Maknanya kalau kata demam tu kerap berulang 2-3 kali walaupun kita dah ke klinik biasa, maknanya kita kena pergi ke rawatan yang kena pergi hospital. Lebih terperinci lah. Ya, betul. Betul. Kena pergi hospital. Sebab kadang klinik, darah dia tu dia akan ambil basic lah. Tapi kalau dia dah basic, dah makan ubat antibiotik dekat rumah, masih demam lagi, maksudnya kita kena pergi hospital. Sebab hospital dia akan cek lebih terperinci. Cuma jangan kalau dah macam itu, jangan jumpa bomoh je. Itu tolong. Kadang orang itu 2-3, tak baik-baik ni, kita jumpa lain. Nak cari penawar kan? Okey. Doktor, kita ada soalan daripada Syakir yang mana ini daripada soalan lah kan. Assalamualaikum Fatin dan juga Fahrin. Boleh tolong tanyakan doktor, anak saya demam 38 suhu, on off, kejap panas, kejap okey. Hari ni dah hari keempat, perlu ke klinik ke tak? Tapi dia aktif dan mahu je makan. Bulan lepas pun demam 2 kali. Bulan ni demam lagi. Please reply. Maksudnya dia memang minta bantuan. Ini pengalaman Fatin pun ada, pengalaman saya pun ada. Saya mewakili jugalah sebenarnya. Saya pun nak tanya soalan lebih kurang sama. Pasal hari tu anak saya 38 on off. Lepas tu kadang-kadang tidak lebih 38 pun, tapi lembik, kemudian aktif sampai 4-5 hari. Jadi apa cerita ni? Okey. Betul. Macam ni baca consultation dekat ini kan. Okey, yang tu memang selalu untuk budak-budak, usually diorang bila demam tinggi memang you akan nampak dia kurang aktif, and then you bagi ubat demam je lah kan. Tapi sebab budak-budak ni dia kan masih aktif, pergi sekolah, pergi play school, so dia expose tu banyak kuman. Kuman ni boleh ada dekat udara dengan kawan-kawan yang lain kan. So usually kalau dah macam menjawab soalan cik tadi tu, kalau dah hari keempat memang saya sendiri akan advise datang je. Bawa at least kita check. Kalau dia bakteria kita boleh bagi antibiotik. Kalau dia influenza kan, sekarang tengah musim influenza lah, denggi lah, at least kita boleh start ubat anti-influenza. Sebab kalau lama-lama nanti dia akan efek ke organ lain macam paru-paru and everything. Macam tu. Satu lagi, budak-budak ni imun badan dia kurang daripada orang dewasa. So sebab tu dia baru demam, dah makan ubat okey sekejap, nanti seminggu dia demam balik. Sebab dia satu, imun dia kurang sikit. Nombor dua, dia senang expose. Kan budak-budak kan dia main-main dengan budak yang lain. Dia ada exposure lah. Sebab tu dia high risk of infection. Cuma kalau biar lama-lama tu yang bahaya. Sebab budak-budak ni bila biar lama-lama, mula dia aktif, tiba-tiba dia dah lembik. So kalau dah lembik tu macam kesian lah, susah sikit. Sebab tu kita nak masuk air, masuk ward. Doktor setuju tak dengan saya? Macam hari tu anak saya tu, kita cek-cek suhu dia, okey je tau. Tapi sebenarnya fizikal dia lembik. Jadi itu pun sebenarnya ada satu indikasi juga sebenarnya. Betul. Dan akhirnya dikatakan sebab itu demam viral lah. Betul. Walaupun suhunya tak lebih 38. Jadi pantau anak anda, jangan hanya suhu saja, tapi keadaan fizikal dia lah. Kalau dia nampak lain tu, maksudnya dia tak sihat lah tu. Nasihat daripada mana? Pesanan daripada seorang bapa yang penyayang. Baik, kita ada daripada Syirah Kamarudin ni. Okey Syirah. Katanya, ni dia. Tajuk WHI macam kena kat batang hidung sendiri je. Saya demam on off.
Sabtu sampai Selasa. Dah 4 hari dah ni. Sendi mula sakit, baru nak ke hospital. Dapat package warded cause positif influenza A. Kan doktor dah cakap tadi. Okey, kejap lagi doktor nak ulas berkenaan dengan soalan ni. Tapi sebelum tu kita nak bawa perhatian penonton dan juga tetamu kita untuk dengarkan juga apa pandangan orang ramai berkenaan topik kita hari ini. Jom. Demam. Saya ada anak, so anak saya pernah lah demam panas dalam masa seminggu tu. Langkah pertama yang memang saya buat, saya akan monitor dululah dia punya suhu badan tu macam mana lah. So kalau kata teruk sangat, sebab kita akan prepare ubat lah, and then kita akan bagi dia kerap mandi. Lepas tu kita akan ada satu ubat tu yang memang kita akan suruh dia berendam sekali lah dekat dalam. So pastikan dia punya demam tu memang kebal lah. And makan pun kita akan kontrol jugalah. Okey, pernah alami tu untuk anak-anak lah. Paling lamanya seminggu. Bila dah dapat tahu anak tu demam dalam masa sehari je, saya terus bagi ubat dulu. Kalau dah dalam masa 3 hari tak baik, saya terus pergi bawa ke klinik lah untuk dapatkan rawatan dengan doktor. Akan mandikan dia. Lepas tu lap-lap yang mana tempat yang panas-panas lah. Lepas tu tuam-tuam dekat muka-muka, dekat dahi, dekat celah-celah yang panas macam tu lah. Selalu repeat dalam sehari tu 2-3 kali lah untuk dia baik sebelum bawa pergi ke klinik. Cik kalau anak demam dulu kan, sebab pakcik ni dia buat air tawar, air penawar panggil kan. Itu je lah. Mandikan dia. Mandi tu jangan terus kepala kan, terus kaki dulu. Siram kaki naik sampai ke kepala. Okey, kalau macam air mandi, air sejuk and then makanlah Panadol ke apa kan. But if my kids, dia biasanya kita ikut cara orang tua, uniform dia orang sentiasa baju lubang-lubang, seluar pendek, lepas tu makan ubat, lepas tu kita jelumkan dia pakai air suam. Ada setengah orang air sejuk, but then macam I buat air suam lah. Itu dia pendapat daripada orang ramai tentang demam ni. Macam-macam pendapat daripada mereka, tapi rata-rata juga sebenarnya seperti mana yang kita bincangkan pada hari ini, ada yang ambil mudah, ada kalanya juga yang terlambat dan sengaja melengah-lengahkan. Asal mungkin dia takut lagi kalau dia pergi kan ada sakit-sakit lain pun. Betul. Ada macam tu. Dia memang takut sangat pergi hospital sebab dia takut ada benda lain pula yang dia tak tahu. Seperti mana Puan Herma alami kan. Okey, saya nak tanya juga, keadaan sekarang ni bagaimana? Kabarnya baru selesai pembedahan dan seterusnya mungkin ada rawatan susulan Puan Herma? Ada. Sebenarnya baru je dalam sebulan macam ni lah. Baru je lepas operation buang fibroid, buang ni lah semua. Kita doktor cadangkan buang rahim semua lah. Okay. So kita dah settle. Lepas tu ada satu lagi yang itulah jantung pula. Yang tu belum periksa ke macam mana? Masih dalam progress lah, maksudnya kita sekarang ni alhamdulillah agak demam pun dah tak ada sangat lah, maksudnya jarak tu mungkin dalam 1 month macam tu dah tak demam, dah okey. Lepas tu kita pun dah tak rasa macam takut, macam kan biasa kan kalau kita fikir demam tu macam demam biasa je, tapi bila tiba-tiba jadi macam ni macam kita macam terfikir sebenarnya demam ni kita kena ambil berat juga. Betul, sebenarnya jangan kita rasa macam demam tu simply je, macam orang dulu makan Panadol sihat, makan Panadol sihat kan, lepas tu tak nak fikir tak nak demam apa kan. So sekarang ni macam saya pun kalau anak demam pun sekarang macam cepat risau kan. Lebih 3 hari akan jumpa doktor lah. Better tu jumpa doktor. Kalau nanti lebih daripada doktor kan suggestkan kalau lepas 3 hari macam yang Dr. Sabrina cakap tadi, better ambil darah, kita buat test, lepas tu ni jumpa. Kalau klinik swasta, biasa klinik swasta tu kan dia macam yang macam Dr. Sabrina cakap tadi yang biasa-biasa je kan, ringkas. So kita pergi kepada hospital. Mungkin yang ke hospital tu doktor tu lebih ni kan. Yang tu lah awareness dan maksudnya. Ada kelengkapan dan pemeriksaan yang lebih terperinci lah. Kalau saya pun saya akan macam demam sikit bawa pergi hospital terus. Sebab kadang-kadang kita pernah pergi klinik dan dia akan refer kepada hospital juga. Jadi kita teruslah mendapatkan Macam kita sebagai pengacara ni kadang pening-pening sikit kita telan paracetamol kita datang jugalah kerja. Nak macam mana
ni. Okey, doktor, ada kalanya juga bila kata demam ni bukanlah kata ambil remeh tapi ambil mudah kerana kita rasa biasa. Macam ni tadi kita cakap kita gurau, okey sakit kepala, telan paracetamol, datang je kita rasa sihat. Tetapi kenapa orang ada bersikap sebegini ataupun kita nak memberi satu indikasi lah kepada mereka bila yang mereka harus ke hospital dan kemudian juga sebenarnya ini membawa kepada satu yang serius, boleh membawa kepada penyakit-penyakit lain seperti apa yang mungkin pernah daripada pengalaman doktor sendiri? Okey. Kita kena tengok kalau demam je. Demam ni selalunya kalau suhu tinggi kita akan sakit kepala, sakit-sakit badan. Tapi bila dia serius, bila dah start naik ruam, yang tu kena jumpa doktor. Sebab kadang-kadang denggi dia akan naik ruam. Ataupun sepsis pun akan naik ruam. Ataupun dia demam yang kuat sangat sampai dia lembik, nak makan tak boleh, nak bangun tak boleh, sangat lemah. Yang tu sangat berisiko untuk dehidrasi. Sebab tu dia kena pergi hospital. Terus datang hospital. Okey. Lagi satu kalau demam, temperature yang terlampau tinggi macam 41.5 ke atas. Bila terlampau tinggi sangat, usually efek dia kepada otak lah. Kadang-kadang radang dekat otak. Ini bahaya. Sawan. Kadang-kadang orang sampai pingsan kan, dia koma. Yang tu memang bahaya. So kalau demam terlampau tinggi, makan ubat paracetamol pun dia kurang sikit je, memang teruslah datang hospital. Sebab kita boleh prevent lebih awal sebab bahaya. Kalau datang terlampau lambat tu macam bahayalah, kita nak bagi ubat and everything tu dia dah efek dekat sistem imun badan dah terlampau rendah macam tu. Okey. Tapi doktor kenapa kalau demam kan malam je dia kata akan suhu tu akan meningkat. Sebab apa? Kalau macam budak kecil lewat petang. Betul. Jadinya macam ibu bapa ni dia jadi macam takutnya nak malam macam dia akan turun ataupun dia semakin serius. Betul. Sebab selalunya siang dia ikut cuaca. Kan tadi kalau siang dia lebih panas. So kalau badan kita pun panas kita tak rasa sangat. Bila malam, suhu malam kan dia lebih sejuk sikit. Sebab tu panas kita lebih macam mana nak cakap, lebih nampak, lebih rasa panas tu. So budak kecil memang selalu panas malam dia lebih tinggi. Dia akan mencanak tinggilah, selalunya 39 macam tu. 42 lagi-lagi betul. Lagi-lagi virus. Kalau virus dia memang akan tinggi. Okey doktor, ini soalan lazim daripada orang tua tau. Orang tua pula, mak bapak lah, mak bapak. Kena bayar tau. Kita kongsi dengan silakan. Selalunya ada beberapa pendapat yang berbeza. Anak tiba-tiba naik suhu tinggi. Apa kita nak kena buat? Ada kadang-kadang tuam-tuam letak ais pun ada. Lepas tu letak tahu. Sebenarnya apa yang langkah awal harus dilakukan sebelum dibawa ke hospital ataupun terus pergi bawa ke atau macam mana? Betul. Okey. Untuk budak kecil, sebab kan imun dia belum kuat lagi. Lepas tu dia punya brain belum develop well untuk nak macam mana nak mengawal suhu badan. Macam kita orang besar, kalau kita demam, kan kita berpeluh. Lepas peluh kita rasa sedap. Tapi budak kecil dia opposite. Dia tak boleh macam tu. So kalau budak kecil demam, mula-mula kena buka lah semua baju dia. Biar haba dalam badan tu keluar. Lepas tu dia kena mandikan. Kalau tak mandikan kena orang panggil tuam lah. Tuam dengan sejuk, jangan tuam panas. Kita tuam dengan air biasa pun boleh ataupun air yang lebih sejuk. Bagi ais dia tak boleh kan. Lebih sejuk je. Janganlah tuam badan dia dah panas kita tuam lagi air panas kan. Nanti panas tu lagi menumpuk kat badan. Okey doktor, satu soalan. Betul kalau kita demam? Kalau kita demam, ini saya tak tahu betul atau tidak, yang mana kita jangan buka aircon, jangan buka kipas, kita duduk dalam suhu yang macam untuk kita berpeluh. Lepas tu ni, betul juga, tarik selimut, duduk dalam selimut. Betul doktor? Sebenarnya tak boleh. Dah terjawab dah. Panas tu akan berkumpul lagi dekat badan. Selalunya kalau kita demam, kita kena buka semua biar panas tu keluar. Okey, maksudnya kalau anak-anak kita tu kita tak payah tebal-tebalkan pakaian kalau dia sejuk sekalipun. Tapi kadang-kadang tangan, kaki dia sejuk. Tapi sebenarnya haba yang membahaya ni dekat badan, dekat organ badan dengan kepala. So kita boleh pakai stokin. Tapi janganlah pakai tebal-tebal, selimut lah, jaket lah apa. Pakai baju biasa je. Orang rasa macam demam, dia rasa sejuk ke? Ya betul. Dia rasa sejuk sebab dalam dia panas. Itu reaction body lah. Kita jujur betul-betul kita nak tahu ni. Betul. Terima kasih doktor sebab hadir. Okey, kita ada komen daripada Sarah Nana. Bahaya demam on off. Pengalaman saya menjaga anak di ward kanser, kebanyakan pesakit kanser sebelum didiagnose kanser, mereka akan selalu demam on off. Pergilah cek di hospital jika demam. Okey, ini berkenaan dia bawa anak dia pergi, teman anak dia ke ward. Okey, kita ada juga masalah yang macam mak-mak kita, ayah-ayah kita, nenek kita yang tak nak pergi hospital doktor. Walaupun dah demam, kita pun tak tahu nak berikan rawatan apa. Macam mana kan?
apa yang sepatutnya kita lakukan? Okey, betul. Okey, yang tu selalunya sebab persepsi orang terhadap hospital. Orang ni dia takut nak pergi hospital, nanti kena cocok lah apalah kan macam sakit. So usually kita boleh pujuk. Sekarang ada banyak macam mana ya, banyak perkhidmatan baru yang doktor dekat klinik dia boleh datang ke rumah. Yang tu pun boleh. Kalau bagus juga tu. Kalau yang warga tua ni kadang-kadang diorang memang tak nak. Pasal diorang ni jenis yang kuat kan, macam puanlah kalau demam sikit-sikit okey ni kan. Diorang memang tak nak degil. So salah satu family member, anak-anak bolehlah try cari klinik yang dekat dengan rumah, tanya doktor tu boleh ke rumah ke tak, sebab kalau dia nak pujuk memang orang tua ni tak nak kan, kita pula susahlah nak paksa. Dia ada perkhidmatan yang macam tu. Kita pujuk, doktor datang ke rumah dulu periksa. Kadang-kadang bila doktor pujuk ni, patient ni dia nak sikit. Kalau anak beranak ni kadang-kadang diorang dia action sikit. Okey. Dan kita nak tanya juga kepada Puan Herma, yang mana kalau kita mendengar apa yang dikongsikan, pada awalnya ada rasa ketakutan, ada anxiety dan sebagainya. Apa yang boleh dikatakan kepada penonton untuk mereka jangan takut, kita kena dapatkan rawatan. Sebenarnya demam itu adalah tanda-tanda awal untuk kita tahu. Sekarang lebih tenang lah. Kita dah tahu semua, dah tahu apa yang patut dibuat. Betul dan banyak hasil kongsi dengan penonton. Itulah sebenarnya rawatan yang kita buat dari awal tu sebenarnya macam mencegah lah sebenarnya kan. Kalau kita tahu dari awal demam tu sebenarnya punca daripada segala-gala penyakit tu, senang kita nak ni kan jumpa doktor. Tapi macam yang cerita tadi lah, kebanyakan orang tua-tua memang susah lah kan berbanding kanak-kanak ni. Budak-budak kan. Budak-budak macam senang kalau kita kita nasihatkan atau kita pujuk. Okey je bawa pergi klinik macam orang tua-tua kan. Kalau kita jaga mak bapak kita yang uzur ke apa, dia rasa macam hospital tu menakutkan. Macam tu kan. Dia orang lagi suka jumpa macam yang Cik Farin cakap tadi. Alternatif lah. Jumpa kita kena pergi ni Darul Shifa ni. Boleh diambil kira. Kita kena pergi alternatif lah. Alternatif lain kan. Dia sebab dia sebenarnya dia takut. Dia bukannya tak nak pergi, cuma dia takut. Tapi sebenarnya dalam lepas kita kena pandemik ni, sebenarnya demam ni demam boleh membawa kepada semua penyakit sebenarnya. Betul. Kan? Dia sebenarnya pasal dia berkaitan dengan sistem imun. Betul. Sebab kita dah melalui pandemik yang agak lama kan. Sebenarnya demam tu adalah rangkum kepada semua penyakit lah sebenarnya. Dia red flag awal lah. Red flag awal. Paling tepat lah. Kan nampak saya dah boleh cakap kesihatan kan. Nak sebut tak pandai. Okey doktor. Ini mungkin soalan yang terakhir sebelum kita nak tutup perbincangan kita, yang mana kalau ubat-ubatan lama yang kita simpan, kita dapat, kita dah baik, kita simpan macam ais. Kita dapat, kita simpan. Kita demam balik, kita makan balik ubat yang lama tu. Tak pergi jumpa doktor. Tak pergi jumpa doktor. Sebab apa? Ubat demam, kita demam. Betul ke tak? Okey, ada certain ubat boleh, ada certain ubat tak boleh, especially antibiotics. Yang saya periksa antibiotik kalau doktor bagi memang kena habiskan. You tak boleh simpan nanti the next punya demam baru nak makan, tak boleh lah. Tapi kalau macam paracetamol, ubat batuk, yang tu dia ada expired date dekat botol tu. Yang macam tu boleh. Tapi macam ada certain ubat yang lain tu dia tak boleh lah. Maksudnya kalau macam demam ubat cirit, tengok jenis ubat, dia ada expiry date dia. Cuma antibiotik memang tak boleh. Once you dah buka, you dah ambil, you kena habiskan. Ada yang memang dekat ubat tu tak ada expiry date, makan juga. Yang itu baik tak payahlah. Tak boleh lah. Pastikanlah, pasti kita tahu tentang jangan lama sangat. Tarikh luput dia tu. Sedang cerita kalau kita sakit ke apa, kita pergi jumpa doktor balik semula kan? Boleh. Lebih daripada 3 hari, demam tak kebah, badan ada simptom yang lain, macam sakit-sakit tulang, sakit kepala, you nak bangun tak boleh, muntah, cirit, naik rashes, memang kena datang hospital. Penerbit saya, Husni Mahat ni, dia tanya, kenapa antibiotik tak boleh simpan lama tu? Sebab antibiotik dia selalunya lepas, kalau budak kecil sirap kan, kita dah bancuh, dia usually 5 days je, lepas tu dia dah tak ada efikasi. Okey, kita dah buang balik. 5 hari kalau tak habis kita tak buang. Boleh. Sebab efikasi dia dah tak valid dah. Walaupun nanti katalah you simpan, you ambil, dia dah tak jalan lah. Dia macam dah tak ada efek yang antibiotik efek tu dah tak ada. Doktor, kata-kata akhir, kenapa jangan ambil mudah demam ni? Okey, demam ni walaupun kita rasa suhu badan tinggi macam biasa, tapi you kena ambil
pentinglah. Sebab kalau demam yang terlampau tinggi, 39 ke atas ataupun berpanjangan, ada simptom yang lain, memang kena datang hospital dan kena cek. Pergilah ke hospital berdekatan dengan kawasan masing-masing supaya doktor boleh cek dengan terperinci. Kita boleh bagi rawatan awal lah untuk kita nak avoid, nak elakkan sakit yang lagi teruk. Ya, betul-betul. Itu antara langkah awal dan kita kena jangan orang kata ambil mudah lah. Okey, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Puteri Nur Sabrina Muhammad Hanafi dan juga Puan Herma Zanatul Naim Muhammad Khair atas perkongsian hari ini. Saya banyak sangat dapat input lagi-lagi tentang anak-anak lah. Memang nampak sangat kita nak tahu tu kan. Alhamdulillah lah kita host hari ini. Pendek-pendek cerita 3 hari je, saya rasa kalau berulang apa pergi je lah hospital. Betul. Jangan ambil remeh, demam sikit-sikit pun kalau suhu tu dah tinggi, kita terus bawa pergi hospital. Jangan rasa kita ada ubat kat rumah, kita biarkan dulu. Mungkin boleh membahayakan. Alhamdulillah kita semua sihat. Jadi kalau anda sihat, teruskan bersama kami. Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika.